الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita di dalam ilmu mantik melalui matan yang mulia karangan Al-Imam Al-Akhdari rahimahullah ta'ala, iaitu Matn Sulamil Munawwarah. Baik, pada sesi yang lepas kita telah bincangkan perbahasan yang berkait dengan mabadi' asyara ataupun prinsip 10 bagi ilmu mantik secara umum. Kita telah terangkan satu persatu khususnya perbahasan kharitah ataupun pemetaan ilmu mantik. Dan macam saya sebutkan sebelum ni, untuk peringkat permulaan, bila kita belajar sesuatu ilmu, perkara yang paling utama sekali adalah pada akhir perbahasan ataupun akhir pengajian adalah kita dapat memahami kharitah ilmu tersebut dengan baik. Itu yang kita panggil sebagai tasawur. Tasawur ilmu, sesuatu ilmu lah. Kalau ilmu mantik maknanya tasawur ilmu mantik. Kalau ilmu nahwu, tasawur ilmu nahwu. Jadi setiap ilmu ada kharitahnya ataupun ada petanya, daripada mana sampai ke mana, daripada apa awal perbincangan dan berakhir pada apa, kemudian apa tujuan, apa gharad ataupun apa ghayah akhir, tujuan terakhir dalam mempelajari sesuatu ilmu. Jadi kita bincang dah pada sesi yang lepas 2 kelas lebih kepada perbahasan mabadi' asyara bagi ilmu mantik. Baik, ada apa-apa iskal? Dah faham? Maksudnya dari sudut takrif mantik dah faham, kemudian maudhu' mantik tahu apa yang kita akan bincangkan. Kemudian yang paling utama sekali kharitah lah, macam saya sebutkan, 2 pecahan ilmu mantik yang besar, iaitu tasawurat dan juga tasdiqat. Kemudian tasawurat ada mabadi', ada maqasid. Begitu juga dengan tasdiqat, ada mabadi' dan maqasid. Cuma hari ini kita akan ulang lagi sikit lah. Bukanlah ulang pun, cuma nanti ada sikit dalam matan disebutkan mabadi' dan juga maqasid bagi setiap satu ilmu. Baik, ada soalan? Tak ada. Bila kita bincangkan pada sesi yang lepas berkenaan dengan kharitah ilmu mantik, last sekali kita akan nampak ilmu mantik ni adalah satu ilmu untuk ajarkan kita ataupun satu jalan untuk bawa kita sampai kepada ilmu. Faham tak? Maksudnya kita kan nak selesaikan majhul-majhul kan, macam saya terangkan. Jadi bila majhul tu selesai, maknanya daripada majhul jadi maklum. Jadi ilmu mantik ni ilmu nak sampaikan kepada ilmu. Faham tak? Tariq ataupun jalan untuk sampai kepada ilmu. Faham tak? Ilmu untuk sampai kepada ilmu, maknanya ilmu untuk sampai kepada tahu, daripada hal tidak tahu kepada tahu. Baik, macam saya sebutkan sebelum ni, perkara yang kita tidak tahu terbahagi kepada 2. Kerana apa? Apa dia punya kias? Kias dia adalah benda yang kita tahu ada 2. Ada 2 bentuk simpanan yang kita simpan dekat akal. Yang pertama dalam bentuk mufradat, dalam bentuk perkataan. Satu lagi dalam bentuk murakkabat, dalam bentuk pernyataan. Ada perkataan, ada pernyataan. Maklumat yang ringkas, maklumat yang kompleks ataupun maklumat yang rumit. Kenapa rumit? Kerana ada ada susunan daripada mufradat yang banyak. Alal aqal 2 lah, maknanya ada susunan mufradat, maknanya ada makna tambahan dekat situ. Adapun murakkabat cuma satu-satu perkataan sahaja. Jadi majhul juga, kerana sebelum maklum kita majhul dulu. Sebab apa buktinya? Buktinya adalah kita lahir tanpa ilmu. Kita lahir tanpa ada pengetahuan. Allah sebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita tak tahu apa-apa lahir-lahir. Kemudian macam mana boleh ada proses tahu ni? Maknanya kita melalui proses
untuk sampai kepada ilmu. Ni kita belajar, kemudian kita susun maklumat, kita tengok alam sekitar kita. Daripada kecil kan kita diajar, macam contoh kita baby diajar ilmu-ilmu yang ini tak boleh, ini boleh, benda ni panas tak boleh pegang, yang ni kita belajar daripada persekitaran kita, perkara-perkara yang di sekeliling kita. Kemudian bila masuk sekolah, ilmu yang lain pula. Jadi susunan yang kita simpan ataupun maklumat yang kita simpan daripada kita kecil sampailah sekarang tu makin lama makin bertambah. Jadi semua maklumat tu sebelum ni tak tahu. Maklumat yang kita tahu waktu zaman sekolah menengah, maklumat tu mungkin kita tak tahu waktu sekolah rendah. Jadi maklumat-maklumat ni dulu tak tahu, lepas tu jadi tahu. Selepas daripada proses penyusunan yang kita panggil sebagai al-fikru itu, kan, al-fikru adalah tartib umur maklum lil usul ila al-majhul. Daripada proses tersebut kita berfikir, maka terhasillah ilmu yang baru ataupun maklumat yang baru. Jadi ilmu mantik nak sampai kepada tahu ataupun al-ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan dalam perbahasan mantik adalah ilmu al-muktasab ataupun ilmu hadis, ilmu yang baru. Maknanya tidak kita bincangkan perbahasan ilmu qadim, iaitu ilmu Allah Ta'ala, kerana ilmu Allah Ta'ala tidak didahului dengan sesuatu. Adapun ilmu manusia didahului dengan sesuatu, iaitu al-jahlu. Kita tak tahu kemudian jadi tahu, kan? Jadi ilmu hadis adalah ilmu yang ada perantaraan ataupun ada perubahan, didahului oleh sesuatu, iaitu al-jahlu. Adapun ilmu Allah Ta'ala, ilmu qadim, tidak didahului oleh sesuatu. Maka perbincangan kita daripada awal perbahasan sampailah akhir perbahasan, semuanya berkait dengan ilmu hadis. Apa maksud ilmu hadis? Ilmu yang baharu, ilmu makhlukat. Ilmu makhluk bukan ilmu khaliq. Jadi ilmu Allah tidak termasuk dalam perbahasan mantik. Baik, bila kita tengok ilmu, perbahasan ilmu ataupun takrif bagi ilmu ada banyak. Di sisi setiap ilmu-ilmu yang lain, kadang-kadang ada maksud takrif yang berbeza-beza. Tetapi di sisi manatiqah, ilmu yang dimaksudkan adalah idrak. Idrak secara mutlak. Apa maksud idrak? Husul suratul syai' fi dhihni. Apa maksud dia? Maknanya adalah hasilan ataupun dapatan sesuatu gambaran di kepala ataupun di akal. Dapatan ataupun hasilan daripada sesuatu gambaran pada akal kita. Husul suratul syai' fi dhihni. Sebagai contoh, kalau seseorang itu tak tahu apa itu insan, iftirat lah, maknanya andaian. Andaian je lah kita kata, kalaulah seseorang itu tidak tahu apa itu insan, apa itu singa contohnya, dia tak tahu apa itu singa. Kemudian kita kata singa ni adalah haiwan yang muftaris. Contohnya kita kata haiwan muftaris. Jadi daripada awal dia tak tahu tadi tu singa tu apa, kemudian disusun maklumat yang ada dekat akal, sampailah kepada makna singa, dan makna tersebut disimpan semula di akal menjadi maklumat yang baharu. Jadi asalnya dia tidak tahu, kemudian dia tahu. Jadi ilmu hadis ataupun ilmu makhlukat adalah mahal ataupun perbahasan mantik. Jadi ilmu adalah idrak. Apa maksud idrak? Husul suratul syai' fi dhihni. Husul suratul syai' fi dhihni. Dapatan ataupun hasilan sesuatu gambaran ataupun sesuatu makna dalam kepala kita ataupun dalam akal kita. Jadi macam tadi kan, tak ada makna, tak ada tasawur ataupun tak ada gambaran terhadap singa. Bila kita susun ataupun bila kita melakukan proses berfikir, kita dapat maklumat yang baru, apa itu singa. Jadi itu yang dimaksudkan dengan al-ilmu idrak. Ilmu boleh jadi maknanya malakah, ilmu boleh jadi maknanya masail. Tetapi ilmu di dalam perbahasan mantik adalah ilmu bermakna al-idrak. Apa maksud idrak? Husul suratul syai' fi dhihni. Dapatan ataupun hasilan gambaran sesuatu dalam akal. Tak tahu makna singa, kemudian dapat makna singa, kita idrak makna singa tu. Baik, seseorang yang tak tahu alam ini baharu, kemudian
dia susun maklumat ataupun dia susun kias yang ada dalam akal dia. Dia susun alam ini berubah-ubah. Dia tengok alam ni berubah-ubah, ada siang, ada malam. Kemudian dalam akal dia, dia kata setiap benda yang berubah-ubah itu adalah baharu. Maka dia dapat maklumat yang baru, iaitu al-alam hadithun, ataupun alam itu baharu. Jadi ini pun idrak juga, ataupun dapatan sesuatu gambaran dalam akal. Sebelum daripada dia bina ataupun dia susun maklumat-maklumat yang ada dalam akal, dia tak tahu yang alam itu baharu. Tapi lepas dia bina, dia jadi tahu. Jadi sebelum itu tak tahu, kemudian jadi tahu. Jadi ilmu mantik, ilmu nak sampai kepada ilmu. Tetapi ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu hadis, ilmu yang baharu. Kenapa kita kata dia ilmu hadis? Kerana dia ilmu yang didahului dengan sesuatu. Sebab sebelumnya tak tahu, kemudian jadi tahu. Ataupun kita panggil sebagai al-ilmu al-muktasab. Ilmu al-muktasab. Kenapa dipanggil muktasab? Kerana sebelum dapat ilmu tersebut didahului dengan jahil. Kerana apa? Manusia lahir-lahir bukan terus alim. Manusia lahir-lahir tak tahu apa-apa. Dalilnya apa? Dalil dalam Al-Quran. Allah sebut, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi manusia ni awal-awal tak tahu, kemudian dia jadi tahu. Kemudian yang kedua, tidak semua maklumat yang ada ataupun tidak semua ilmu yang ada adalah ilmu yang difahami secara spontan ataupun secara, kalau dalam bahasa Arab kita kata secara doruri. Bukan semua ilmu kita tahu secara doruri, kan? Kita sebelum, contohlah, kita sebelum datang ke Mesir, kita tak tahu ahwal ataupun kita tak tahu keadaan Mesir yang sebenar. Mungkin kita ada dengar khabar-khabar berita sahaja, tapi dari sudut maklumat yang ataupun dari sudut ilmu yang yakin, kita tak tahu lagi sebab tak datang. Kita tak tahu yang, contohlah ni contoh, kita tak tahu yang sendawa dekat bumi Mesir ni satu benda yang aib. Kita kat Malaysia sendawa tak ada masalah, sendawa tahu kan? Sendawa tu kalau kat Malaysia tak ada masalah kan? Kalau kita terkeluar bunyi itu pun tak ada masalah. Tapi dekat Mesir benda tu benda yang memalukan, kan, benda yang aib. Jadi sebelumnya tak tahu, kemudian bila datang jadi tahu. Jadi bukan semua ilmu ataupun bukan semua maklumat adalah maklumat yang kita dapatkan secara spontan ataupun dipanggil sebagai ilmu doruri. Tak semua benda. Mungkin ilmu doruri kita kata langit dekat atas, ataupun benda yang separuh lebih kecil daripada benda yang keseluruhan. Benda kul adalah lebih besar daripada benda juz. Itu benda doruri. Budak-budak kecil pun tahu. Kalau kita kata, kalau dia minta gula-gula contohnya, kita belah dua, dia tahu itu bukan maknanya ada baki lagi. Maknanya dia tahu yang juzuk daripada gula-gula yang kita potong tu adalah lebih kecil daripada gula-gula secara keseluruhan. Jadi budak-budak kecil pun dapat maklumat tu, tapi itu maklumat secara spontan. Tapi ada maklumat-maklumat, dan kebanyakan, bukan kita kata sikit, tapi kebanyakan maklumat ataupun ilmu-ilmu adalah ilmu yang bukan doruri. Maknanya apa? Maknanya perlu kepada al-fikru, perlu kepada tartib, perlu kepada proses penyusunan maklumat-maklumat dalam akal untuk sampai kepada tahu. Macam contoh kita datang kelas lah, ada maklumat yang sebelum kita datang kelas kita tak tahu. Bila dalam kelas, apa yang kita buat? Kita syaghalkan akal kita. Maklumat yang ada dekat kepala tu kita main lah maknanya dalam kelas. Maknanya kita dengar maklumat baru, kemudian kita susun. Maklumat baru kita susun, maklumat baru kita susun. Bila lepas kelas ni kita dapat maklumat yang baru. Contoh kalau kita datang kelas ilmu Nahu contohnya, perbahasan asma' contohnya, isim. Datang kelas, kemudian habis kelas, kita dapat maklumat baru, tak semua isim boleh terima tanwin. Contohlah, tak semua isim boleh terima tanwin. Ada isim yang tak boleh terima tanwin. Maklumat yang baru lah tu. Sebelum tu tak tahu, kemudian jadi tahu. Jadi tidak semua ilmu kita kata doruri. Kalau semua ilmu doruri, tak payah belajar lah. Kalau semua ilmu doruri, semua dah jadi alim dah. Tak perlu kita, tidak berhajat kepada guru ataupun tak berhajat kepada pembimbing untuk ajarkan kita sesuatu ilmu. Jadi kerana itu bahaskan dalam perbahasan mantik hanyalah ilmu hadis. Apa maksud ilmu hadis kat sini? Ilmu yang muktasab. Apa
Apa maksud ilmu muktasab? Ilmu yang mana didahului dengan jahil ataupun didahului dengan tidak tahu. Ilmu yang didahului dengan istidlal ataupun nazar. Apa maksud nazar? Al-fikru, ilmu yang didahului dengan fikru, proses penyusunan akal kita, proses penyusunan maklumat dalam akal. Okay, baik. Kita kata ilmu di sini maknanya idrak. Idrak pula, iaitu husul suratul syai' fi dhihni itu terpecah kepada dua. Ada idrak ataupun kita kata ada dapatan-dapatan ilmu kita tahu dalam bentuk mufradat. Maknanya ilmu tu ilmu yang satu. Contohnya kita tahu Mesir, kita tahu bola, kita tahu apa contohnya? Kita tahu negara nama Afrika, kita tahu negara nama Malaysia. Jadi itu maklumat berbentuk mufradat. Jadi ada ilmu yang sampai kepada perkara-perkara yang mufradat. Ada ilmu yang sampai kepada perkara-perkara dalam bentuk di situ ada, kita kata kalau mudah, bahasa mudah kita kata dalam bentuk murakabat. Contohnya macam kita kata kita tahu ataupun kita ada maklumat yang mana contoh Algeria menang Piala Afrika. Itu maklumat baru. Sebelum ni tahu tak? Tak tahu. Semalam baru tahu kan? Jadi itu maklumat yang baru. Jadi kita ada maklumat yang dalam bentuk hukum ataupun dalam bentuk pernyataan. Maknanya benda yang tak tahu kemudian sampai kepada tahu tapi dalam bentuk pernyataan. Dan ada juga maklumat yang kita tak tahu sampai kepada tahu tapi dalam bentuk mufradat. Jadi ada dua benda. Ada dua idrak yang kita capai. Idrak dalam bentuk mufrad dan lagi satu idrak dalam bentuk hukum. Kita sebutkan ilmu mantik, ilmu nak sampai kepada ilmu, kepada tahu. Ilmu nak sampai kepada tahu. Kan ilmu mantik adalah at-turuq al-muwassalah ila ilmi, untuk sampai kepada ilmu. Dan ilmu di sini yang dimaksudkan dengan ilmu dalam perbahasan mantik di sisi manatikoh sahaja. Ilmu di sisi manatikoh adalah al-idrak mutlaqan, idrak sahaja. Apa maksud idrak? Yang dimaksudkan dengan idrak adalah usul surati asy-syai'i fi az-zihni, dapatan gambaran sesuatu dalam akal. Baik, suratul syai' fi zihni ni ada dua bentuk. Ada dua surah yang kita dapat dekat akal. Ada surah yang kita dapat dalam bentuk mufrad. Contohnya macam kita tahu bola. Contohnya lah bola sahaja. Kita tahu kereta, kita tahu Ahmad, contohnya lah kawan kita nama Ahmad contohnya. Jadi ini satu bentuk idrak yang kita capai dalam akal. Satu lagi idrak yang mana ada ataupun idrak dalam bentuk pernyataan. Kalau ini perkataan, yang ini pernyataan. Contohnya macam kita tahu, contohlah ni Algeria menang Piala Afrika 2019. Maklumat pertama. Okay. Ini maklumat pertama. Ini yang pertama. Ini yang ada dalam akal kita. Kita sampai kepada pengetahuan. Contoh lain macam minggu lepas saya bagi contoh. Ini apa? Aksiologi adalah cabang falsafah. Maklumat apa lagi yang kita dapat sepanjang kelas nanti? Aristotle, pelopor ilmu mantik. Apa lagi maklumat kita ada tahu sebelum ni? Apa lagi kita kata? Apa lagi? Matan sulam
karangan Imam Akhdari. Apa lagi maklumat kita tahu sebelum ni? Yang sebelum kelas-kelas kita ni lah semua. Sebelum kelas kita tak tahu, tapi lepas kelas kita tahu. Apa lagi? Apa contohnya? Imam Nawawi ataupun Imam Al-Ghazali wajibkan belajar ilmu mantik. Jadi ini bentuk maklumat dalam pernyataan. Jadi idrak yang kita kata husul suratul syai' fiqh ni tu ada dua bentuk. Satu dalam bentuk mufrad, iaitu perkataan. Satu lagi dalam bentuk pernyataan ataupun murakkab. Cumanya murakkab ni tidaklah berapa tepat dia punya penggunaan, cumanya lebih kurang makna yang sama, iaitu pernyataan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita tengok contoh yang pertama. Kita hukumkan Algeria, kita hukumkan dia hukum apa? Menang Piala Afrika. Jadi kita hukumkan dia, negara Algeria tu menang Piala Afrika. Kita hukumkan aksiologi sebagai cabang daripada ilmu falsafah. Kita hukumkan Aristotle sebagai pelopor ilmu mantik. Jadi dalam pernyataan ada yang dipanggil sebagai al-hukmu. Jadi satu bentuk ilmu idrak pada perkara-perkara mufradat, idrak pada mufrad. Satu lagi idrak pada hukum. Kenapa kita kata hukum? Sebab kita hukumkan Algeria menang Piala Afrika, hukumkan aksiologi cabang daripada falsafah. Cumanya nanti hukum ni saya akan terangkan lebih detail lah. Cuma kalau pernyataan ada bentuk, ada, kalau kita mudah kita kata, kalau pernyataan ni mesti ada mubtada' khabar, mesti ada mubtada' khabar, mesti ada subjek, mesti ada predikat. Tapi kalau perkataan ataupun mufradat, dia adalah satu perkataan sahaja tanpa ada hukum apa-apa. Bola, kalau kita kata bola je, boleh ke kita kata bola ni betul ke salah? Tak boleh kan? Tapi kalau saya kata Algeria menang Piala Afrika, ada kebarangkalian betul dan ada kebarangkalian salah. Nampak tak beza dia? Maklumat yang pertama dan maklumat yang kedua. Jadi ilmu mantik mengkaji perbahasan ilmu hadis dari segi apa? Dari segi idrak pada perkara yang mufrad dan idrak pada perkara-perkara yang murakkabat, ataupun kita kata idrak hukum. Hukum sama ada betul ataupun tidak Algeria menang Piala Afrika, betul ataupun tidak aksiologi adalah cabang daripada falsafah. Itu tahqiq daripada maksud al-hukum. Cuma nanti saya detailkan lagi sekali. Jadi ilmu mantik yang kita panggil sebagai ilmu itu adalah idrak. Idrak pada dua bentuk. Kalau dia idrak pada perkara-perkara mufrad, dipanggil sebagai tasawwur. Kalau dia idrak perkara yang berbentuk hukum, contohnya macam ni lah, dipanggil sebagai tasdik. Istilah. Apa maksud tasawwur? Idraku mufradin. Sebab tu dalam matan disebutkan idraku mufradin tasawuran wusil. Idraku mufradin tasawuran ulim. Salah. Idraku mufradin tasawuran ulim. Wadarku nisbatin bitasdikin wusil. Nisbah dekat situ maksudnya hukum, nisbah wuku aula. Tu nanti saya terangkan lebih detail. Cuma sekarang ni nampak tak? Jadi ada dua bentuk ilmu dalam mantik yang kita kata ilmu hadis, dan ilmu yang dimaksudkan dalam mantik adalah idrak. Dan idrak berlaku dalam dua bentuk, sama ada dalam bentuk mufradat dipanggil sebagai tasawur, ataupun dalam bentuk hukum dipanggil sebagai tasdik. Jadi ada dua bentuk. Saya baca kan? Jadi kita kata idrak tadi ada dua bentuk. Idrak pada perkara yang mufrad, idrak pada perkara mufrad, dan idrak pada al-hukum, idraku hukmi. Okay, idrak mufrad nampak dah kan dipanggil sebagai tasawur. Baik, kita tengok idrak hukum yang kita panggil sebagai tasdik ni macam mana bentuk dia. Contoh kalau saya kata Zaidun, Zaid sahaja. Zaid sahaja tasawur ke tasdik?
qaim sahaja. Qaim ni tasawur ke tasdik? Kalau saya kata Zaidun qaimun, ini dipanggil, ini adalah tasdik. Cumanya dalam tasdik ni ada dua, secara zahirnya ada dua mufrad. Jadi mesti ada tasawur. Sebelum buat tasdik mesti ada tasawur. Jadi sebelum kita nak kata Zaidun qaimun itu benar-benar terjadi ataupun tidak, kita ada dekat dalam ni ada tasawur Zaid. Sebab kita nak hukumkan dia kan. Jadi kita kena tahulah Zaid tu siapa. Zaid tu apa maknanya. Kemudian kita ada tasawur qaim. Qaim tu apa? Makna qaim tu apa? Sebab dia mufrad. Bila mufrad dia tasawur. Idrak perkara yang mufrad tasawur. Kemudian setiap setiap pernyataan ada yang dipanggil sebagai nisbah kalamiyah. Apa maksud nisbah kalamiyah? Zaidun qaimun maknanya nisbah qiyam kepada Zaid. Nisbatu al-qiyam li Zaidin. Nisbatul qiyam li Zaid ini juga dipanggil sebagai tasawur juga, sebab dia perkara yang mufrad. Nisbah qiyam kepada Zaid, dia mufrad. Ini dipanggil, kalau dalam mantik dipanggil sebagai nisbah kalamiyah. Nisbah kalamiyah. Kalau dalam kalam, nisbah kalamiyah. Jadi nisbah kalamiyah adalah nisbah qiyam li Zaidin. Jadi itu tasawur juga, tasawur qiyam li Zaidin, ataupun tasawur nisbatul qiyam li Zaidin. Dan yang terakhir sekali, yang keempat adalah tasawur sama ada nisbah tersebut terhasil ataupun tidak. Apa maksud terhasil ataupun tidak? Kalau saya kata Zaidun qaimun, contohlah ustaz nama Zaid kan. Contoh saya kata Zaidun qaimun. Bila kita tengok dekat realiti, Zaid tak berdiri, Zaid tengah duduk. Jadi qadiyah ataupun jumlah maklumat tadi itu betul ataupun salah? Salah. Tapi kalau Zaid berdiri, kita tengok Zaid duduk, Zaid berdiri. Kita tengok dekat realiti Zaid memang betul-betul berdiri. Maka jumlah tadi kita panggil jumlah yang shadiqah. Jadi yang terakhir sekali ini dipanggil sebagai tasawur ataupun tasawur nisbatu al-wuqu' aula. Ini yang kita panggil sebagai al-hukmu. Ini yang kita panggil sebagai al-hukmu. Jadi idrak mufrad adalah idrak pada perkara-perkara berbentuk mufradat, dan idrak hukum adalah idrak nisbah wuqu' aula, iaitu nisbah terjadi. Wuqu' ni maknanya tahakkuk ataupun terhasil dekat realiti. Maknanya dekat realiti tu mutabaqatul kalam lil waqi', maknanya kalam kita tu ikut pada apa yang terjadi dekat realiti. Untuk kalau muwafaqah ataupun mutabaqah, kita kata itu sebagai kalam yang shadiq. Tapi kalau mukhalafah, kita kata itu kalam yang kadhib. Jadi ini yang kita panggil sebagai tasdik, tasawur nisbatul wuqu' aula wuqu'. Dapat tak? Ada soalan? Faham tak ni? Jadi setiap kali nak buat tasdik didahului dengan tasawur. Setiap kali nak idrak perkara-perkara hukum, idrakul hukmin ni didahului dengan tasawurat ataupun tasawur-tasawur. Sebab apa? Sebab pernyataan terbina daripada mufradat ataupun terbina daripada perkataan-perkataan. Jadi sebelum kita susun jadi pernyataan, kita mesti tahu makna setiap satu perkataan. Jadi sebab itu setiap kali nak buat tasdik mesti didahului dengan tasawur. Contohlah kalau kita kata al-alam hadithun, ini pernyataan. Al-alam hadithun. Jadi pernyataan ini terbina daripada dua mufradat. Yang pertama adalah alam, yang kedua adalah hadis. Jadi ini tasawur yang pertama, ini tasawur yang kedua. Tasawur yang ketiga kat mana? Dia tak nampak tapi dia ada, iaitu nisbah hudus kepada alam. Nisbatu al-hudus lil alam. Jadi ini tasawur yang ketiga. Tasawur yang keempat adalah kita tengok pada waqi', wuqu' aula, terhasil ataupun tidak pernyataan tadi dekat waqi'. Terhasil tu maksudnya apa? Maknanya benar, betul ke tak pernyataan tersebut dekat waqi'. Jadi ini yang dipanggil sebagai al-hukmu. Ada soalan?
Faham tak? Itu susah. Saya cuba terang dalam bentuk yang mudah, tapi mungkin agak susah sikit. Baik, ada soalan? Awal memang susah. Sebab dia kalau tak susah, dia bukan ilmu. Tak ada. Okey. Benda tak boleh senang. Kalau senang, semua orang boleh kan? Jadi mungkin susah sikit sebab kita main dengan istilah. Tapi saya, daripada dulu saya pegang, bukanlah saya je, maknanya bila kita dengar ada satu bait syair tu, benda syair tu jadi saya macam bersemangat sikit lah. Ada disebut, tapi dia ni syawahid ilmu nahwu lah. Syawahid dalam ilmu nahwu disebut apa? La astashilanna as-sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. La astashilanna, akan senang, yang betul-betul senang. Dia takkidkan, ada nun taukid kat belakang. La astashilanna, akan jadi senanglah as-sa'ba, benda yang susah. Au udrikal muna, au dekat situ maknanya ila udrikal muna, sehinggalah sampai kepada cita-cita yang dikehendaki. Akan jadi senang benda yang susah, sampailah kamu capai apa yang kamu kehendaki. Faman qadatil amalu, takkan terhasil cita-cita, kenyataan ataupun harapan, apa lagi, keinginan, takkan tercapai keinginan tersebut melainkan orang-orang yang sabar. Jadi kena sabar, kena banyak bersabar. Bila belajar kena banyak bersabar. Mungkin tak faham hari ni, akan faham esok. Kan? Kita tak tahu, sebab ilmu ini adalah anugerah daripada Allah. Kita tak tahu Allah nak buka pada kita bila. Tapi yang penting kita usaha. Baik, ada soalan untuk ni? Okey, sekarang ni kalau kita tengok, ini adalah kali pertama saya syarah makna tasawuf dan tasdik ni dengan syarahan ini. Sebelum ni 2 kali kelas sebelum ni saya tak pernah syarahnya ni, sebab saya rasa ini pun maklumat tambahan dan maklumat yang penting juga. Kalau kita tengok, Imam Akhdari dia sebutkan dalam matan wadar kunisbatin bitasdiqin wusif. Tasdik adalah idrak nisbah. Apa maksud idrak nisbah kat situ? Idrak hukum. Yang dimaksudkan kamu saya telah banyak kali dah. Kita di sini. Idrak nisbah idrak nisbah dalam matan adalah idrak hukum. Tapi jangan tengok matan dulu. Tak apa, dengar je dulu. Kalau kita tengok dekat sini, tasdik akan terbina daripada empat elemen kan? Ataupun yang last sekali ni tasdik tapi didahului dengan 3 tasawur. Okay. Didahului dengan 3 tasawur. Tasawur zaid, yang kita panggil zaid ni kalau dalam nahwu kita panggil apa? Mubtada. Dalam mantik kita panggil maudhu. Istilah lah. Cuma ni nanti kita jumpa nanti dekat dalam perbahasan qadiyah, kita akan jumpa. Cuma biar dengar daripada awal. Kemudian yang kedua dipanggil sebagai khobar. Kalau dalam mantik dipanggil sebagai mahmul. Dalam mantik dipanggil sebagai mahmul. Jadi kita dalam sesuatu bentuk pernyataan ataupun tasdik, kita akan didahului dengan tasawur maudhu. Kalau di sini maknanya tasawur zaid, tasawur mahmul iaitu tasawur qaim, kemudian tasawur nisbah iaitu nisbatul qiyam li zaidin, nisbah qiyam kepada zaid. Itu pun satu juga. Sebab apa? Sebab kalau tak ada nisbah, kenapa ada nisbah? Sebab kita cantumkan 2 mufradat. Bila kita cantumkan, mesti ada makna tambahan. Asalnya zaid makna dia saja, kemudian qiyam makna dia saja. Bila kita cantumkan, mesti ada satu makna tambahan lagi, iaitu apa? Hukum ataupun nisbah berdiri kepada zaid. Jadi itu pun bentuk tasawur juga. Kemudian barulah yang terakhir sekali, tasawur nisbah hukum aula, ini yang kita panggil sebagai tasdik. Tetapi di sisi siapa? Kalau yang mensyaratkan 3 tasawur yang awal ini sebagai syarat kepada adanya tasdik, itu adalah mazhab al-hukama ataupun pendapat al-hukama. Pendapat hukama, dia kata tasdik ialah yang keempat ni saja. Tengok yang ni, tengok gambar rajah ini. Kalau di sisi hukama, tasdik hanyalah yang 4 saja. Tasdik ni ini saja. Di sisi siapa? Di sisi hukama. Mazhab hukama menyebutkan bahawasanya tasdik adalah wukuk ataupun tasawur ataupun idrak wuku aula wuku. Idrak wuku aula wuku. Itu di sisi siapa? Di sisi hukama. Siapa hukama? Falasifah. Ataupun kita kata lebih kurang lagi, kita kata falasifah. Di sisi falasifah ataupun hukama. Tapi dalam banyak kitab disebut al-hukama. Al-hukama. Al-hukama tasdik ini saja, iaitu yang keempat.
Adapun yang tiga yang terawal itu adalah syarat. Tiga yang terawal itu adalah syarat sahaja. Syarat kepada berlakunya yang keempat, iaitu tasdik. Tetapi di sisi Al-Imam Ar-Razi. Siapa Imam Razi? Fakhruddin Ar-Razi. Imam Razi menyebutkan apa? Imam Razi mengatakan tasdik adalah keempat-empatnya. 1, 2, 3, 4. Empat-empat ni adalah tasdik di sisi Al-Imam Ar-Razi. Seolah-olah apa? Bukan seolah-olah. Apa yang terhasil daripada situ? Terhasilnya tasdik di sisi Imam Razi adalah murakkab. Murakkab maksudnya apa? Tersusun daripada 4 ataupun daripada 3 tasawurat yang awal. Maknanya satu ni syarat. Saya sebut Imam Razi kan. Imam Razi kata keempat-empat ini adalah elemen kepada tasdik. Seolah-olah macam apa? Kalau kita kata seolah-olah tasdik tu macam kayu, meja yang terbina daripada, contohlah kita kata meja ni terbina daripada kayu, skru, gam dengan cat contohnya. Kayu, gam, skru, cat. Ada 4 benda kan. Jadi seolah-olah kalau empat-empat ni majmuah inilah yang dipanggil sebagai meja. Macam tu juga Imam Razi dia kata empat-empat inilah yang kita panggil sebagai tasdik. Tetapi di sisi hukama kata tidak. Tasdik hanyalah yang keempat sahaja, iaitu idrak, wuku', nisbah ataupun wuku' aula wuku', iaitu wuku' nisbah aula wuku'. Jadi itu di sisi al-hukama. Faham tak? Betul? Jadi apa beza takrif tasdik di sisi hukama dengan di sisi Imam Razi? Tasdik hukama basit. Basit maksudnya apa? La juz'a laha, tak ada juzuk. Sebab apa? Sebab satu je. Jadi dia tak ada juzuk. Adapun tasdik di sisi Imam Razi murakkab. Murakkab daripada apa? Daripada 4 bentuk. 1, 2, 3, 4. Itu beza yang pertama. Beza yang kedua, Imam Razi ataupun hukama jadikan 3 tasawur yang terawal itu sebagai syarat. Adapun Imam Razi jadikan 3 yang terawal itu sebagai syatrun. Syatrun maksudnya apa? Ruknun. Imam Razi jadikan rukun, tapi falasifah ataupun hukama kata itu adalah syarat. Maknanya apa? Kedua-duanya hasilnya sama, iaitu apa? Tasdik takkan terhasil melainkan adanya 3 yang terawal ini. Cumanya bezanya Imam Razi jadikan sebagai rukun, hukama jadikan sebagai syarat. Syarat ni benda di luar kan? Syarat ni bukan benda di dalam. Benda di dalam tu macam contoh kita solat. Wuduk tu perkara yang dekat luar. Syarat solat wuduk kan? Wuduk tu benda yang bukan dalam solat. Bukan dalam solat tu kita berwuduk kan? Jadi itu syarat. Tapi Imam Razi tak jadikan syarat. Imam Razi jadikan juzuk daripada tasdik. Maknanya apa? Seolah-olah macam kalau dalam solat tu seolah-olah macam takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, ar-ruku', as-sujud. Jadi seolah-olah begitu Imam Razi jadikan tasdik 3 yang pertama tu sebagai rukun. Adapun adapun hukama menyebut tasdik hanyalah yang keempat. Adapun 3 yang terawal itu adalah syarat sahaja. Ini kali pertama saya syarah perkara ini ataupun saya terangkan benda ni. Ada soalan, faham ke tak? Tapi ala kulli hal, yang kita nak capai yang utamanya adalah kita tahu bahawasanya idrak, iaitu ilmu dalam mantik ni dengan makna idrak, iaitu husulus suratul syai' fiddin ni ada dalam 2 bentuk. Satu idrak pada perkara yang mufrad, satu lagi idrak hukum. Apa maksud idrak hukum? Idrak nisbatul wuku' aula. Kita dapatkan ataupun kita pastikan sama ada nisbah hukmiyah ataupun nisbah yang terhasil ataupun yang ada dalam murakkabat ataupun pernyataan itu benar-benar terjadi dekat realiti ataupun tidak terjadi. Jadi itu dipanggil sebagai tasdik. Dapat? Jadi mantik ada 2. Ada pecahan 2 ilmu dalam mantik. Yang pertama, macam kita sebutlah, ilmu dalam mantik atau idrak yang ada dalam mantik. Ada idrak pada perkara yang mufrad, ada idrak pada perkara yang hukum ataupun idrak wuku' aw la wuku'. Saya pandang ni boleh?
Jadi kita sebutkan ilmu. Sebab apa mantik nak sampai kepada ilmu kan? Nak sampai kepada ilmu. Jadi ilmu di sisi manatiko bermakna idrak. Idrak terpecah kepada dua. Yang pertama idrak mufrad. Kemudian yang kedua adalah idrak nisbatu al-wuqu' awla, yang kita panggil sebagai al-hukmu. Yang awal ini dipanggil sebagai tasawwur. Yang kedua dipanggil sebagai ilmu tasdiq. Apa contoh dia? Idrak makna Zaid sahaja. Idrak makna Qa'im. Jadi ini contoh. Ini contoh. Tasdik contohnya apa? Tasdik contohnya apa nama? Contohnya Zaidun Qa'imun. Idrak Zaidun Qa'imun. Kemudian idrak al-alam hadisun. Contoh-contoh yang tadi lah, macam kita ambil dalam bahasa Melayu tu Algeria menang Piala Afrika, kemudian Aristotle pelopor ilmu mantik. Jadi itu contoh-contoh dalam bentuk tasdik. Contoh kalau kita kata Aristotle pelopor dalam ilmu mantik, jumlah ni benar-benar terhasil ataupun tidak dekat realiti. Sekarang ni kalau kita tengok dari sudut ilmu memang terhasil Aristotle sebagai pelopor. Tetapi bila kita kata, contohnya kita kata Aristotle bukan pelopor ilmu mantik, jadi pernyataan yang berlawan. Bila kita tengok dekat realiti, oh tak, Aristotle tu adalah pelopor bagi ilmu mantik. Jadi yang pertama kita kata qadiyah ataupun jumlah tadi tu jumlah yang shadiqah, iaitu Aristotle pelopor ilmu mantik. Aristotle bukan pelopor ilmu mantik tu kita kata jumlah tu jumlah yang kadhibah. Sebab apa? Sebab kita tengok, kita hukumkan, oh dekat waqi' ataupun dekat realiti kenyataan ini salah, dekat realiti kenyataan ini betul. Jadi itu yang dipanggil sebagai tasdik. Jadi tasdik ni dicapai melalui apa? Yang kita panggil sebagai al-qiyas. Tasdik ni dicapai dengan qiyas ataupun al-hujjah. Sebab apa? Contohnya al-alam hadis. Macam mana nak sabitkan alam itu hadis? Kita kata al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis, al-alam hadis. Macam mana kita nak sabitkan Zaid itu berdiri? Kita kata Zaid tapak kakinya bersentuhan dengan bumi. Kan? Zaid tapak kakinya bersentuhan dengan bumi. Setiap yang tapak kakinya bersentuhan dengan bumi adalah berdiri. Jadi Zaid berdiri. Jadi untuk sabitkan benda yang dalam bentuk tasdik ini adalah dengan hujjah ataupun qiyas. Contoh apa lain? Contoh lain. Cuba bagi contoh satu pernyataan. Contohnya kita kata contohlah al-insan hayawanun. Contohnya al-insan hayawan. Insan adalah haiwan. Kemudian macam ni kita nak sabitkan insan adalah haiwan? Kita kata insan hassasun. Wa kullu hassasin hayawan. Insan hassasun. Insan ada deria. Hassasun maksudnya ada deria lah, hawas kan? Ada deria. Setiap yang ada deria adalah haiwan, maka insan adalah haiwan. Jadi untuk sabitkan tasdik ini adalah dengan qiyas ataupun hujjah. Baik, untuk sabitkan ataupun untuk sampai kepada idrak mufrad ini, kita gunakan yang dipanggil sebagai al-qawlu asy-syarih ataupun at-ta'rifat ataupun al-mu'arrifat. Ta'rif lah, ni definisi. Macam mana kita nak definisi? Macam mana kita nak tahu benda yang mufrad? Kita kata gunakan ta'rif. Macam mana kita nak tahu benda yang pernyataan ataupun benda bentuk-bentuk maklumat berbentuk tasdiqan? Kita kata dengan qiyas ataupun hujjah. Dengan qiyas ataupun hujjah. Ada soalan? Baik. Macam saya sebutkan dalam kharidah ilmu mantik, qiyas dan hujjah ni adalah maqasid. Maqasid dalam ilmu tasdiqan. Ilmu tasdiqan nak selesaikan apa? Majhul
tasdiqi. Jadi majhul tasdiqi last sekali nak sampai untuk selesaikan majhul tasdiqi adalah dengan qiyas ataupun hujjah. Jadi maqasid bagi ilmu ataupun bagi perbahasan tasdiqon adalah qiyas ataupun hujjah. Maklum yang terakhir, matlamat terakhir ataupun maqasid terakhir dalam ilmu tasawurat adalah definisi, iaitu qaulus syarih. Jadi ini maqasid. Jadi tujuan kita belajar ataupun kita selesaikan perbahasan tasawur adalah untuk selesaikan majhul tasawuri dengan definisi. Kenapa kita belajar perbahasan tasdiq adalah untuk selesaikan majhul tasdiqi. Dengan apa? Dengan hujjah. Baik, ada soalan? Satu lagi tambahan yang tadi saya sebutlah untuk kita last kali kita rujuk. Tasdiq di sisi Imam Razi, tasdiq at-tasdiq inda al-hukama dulu. Tasdiq inda al-hukama adalah idrak, wuku', an-nisbah, aula, iaitu aula wuku'. Tasdiq inda al-imam, iaitu Imam Razi, terbina daripada 4 tasawurat. Apa yang pertama? Tasawur maudhu'. Yang kedua tasawur mahmul. Yang ketiga tasawur nisbah. Dan yang keempat tasawur wuku' aula. Jadi itu tasdik di sisi Imam Razi. Al-Imam bila dalam mantik ataupun ilmu kalam, bila itlaq kita jumpa dalam kitab-kitab, bila disebut qala al-imam dalam ilmu mantik ataupun ilmu kalam, yang dimaksudkan adalah Al-Imam Ar-Razi. Berbeza kalau dalam kitab lain, berbeza. Tapi yang kebanyakannya dalam kitab mantik dan juga usul, tak silap. Tapi dalam ilmu kalam, kalau imam adalah Al-Imam Al-Ash'ari, silap saya. Kalau dalam ilmu kalam, Al-Imam adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ala kulli hal, kalau dalam ilmu mantik kita jumpa Al-Imam, maknanya Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Ulama-ulama yang namanya Ar-Razi ada banyak, ada Qutbuddin Ar-Razi. Tapi bila kita sebut dekat sini, Al-Imam adalah Fakhruddin Ar-Razi. Baik, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Baik. Kemudian, macam saya sebutkan tadi, ilmu, ada ilmu-ilmu yang kita dapat dengan secara spontan. Kita panggil sebagai ilmu daruri ataupun badihi. Ada ilmu-ilmu yang kita dapat secara ta'ammul ataupun secara istidlal, secara nazar, kena fikir, al-fikru. Itu dipanggil sebagai ilmu nazari. Jadi, dalam tasawur, dalam ilmu tasawur, kita ada ilmu tasawur yang daruri dan tasawur yang nazari. Begitu juga dengan tasdik. Tasdik ada tasdik yang daruri, ada tasdik yang nazari. Tasawur ada tasawur daruri. Apa maksud daruri? Ma la yahtaj ila an-nazar. Apa maksud an-nazru? Al-fikru. Sama maksud. Kemudian tasawur ada tasawur pada perkara-perkara yang berbentuk nazari. Lawan dia iaitu apa? Ma yahtaj ila an-nazar ataupun al-fikru. Maksudnya dekat sini kena tertib. Dekat sini tak perlu tertib sebab terus dapat. Begitu juga dengan tasdik. Tasdik ada tasdik yang daruri, ada tasdik yang nazari. Apa maksud tasdik daruri? Yang tak perlu kepada nazar. Sama maksud. Apa maksud tasdik nazari? Yang perlu kepada nazar. Baik, kita kata ilmu mantik ni nak kaji cara berfikir ataupun nak sampai kepada ilmu. Jadi ilmu yang dimaksudkan dekat situ ilmu yang perlu kepada berfikir. Jadi dalam perbahasan mantik nanti, mahal kita adalah dekat sini saja. Dekat ilmu yang nazari dan juga dekat tasawur yang nazari dan tasawur yang nazari dan juga tasdik nazari. Adapun daruri ni ilmu yang secara spontan kita dapat, maka tak perlu kepada al-fikru, tak perlu pada susun maklumat. Tetapi boleh jadi dalam penghujahan
kita gunakan perkara-perkara, bukan boleh jadi, mesti jadi dalam penghujahan kita gunakan perkara ataupun maklumat-maklumat yang daruri. Contohnya macam tadi, bila kita nak bina al-alam hadisun, kita kata nak macam mana nak bina dalil, kita kata al-alam mutaghayyirun. Al-alam mutaghayyirun adalah maklumat yang daruri. Sebab apa? Sebab kita nampak dengan panca indera, kita nampak ada siang, ada malam, jadi maklumat ni maklumat yang daruri. Wa kullu mutaghayyirin hadis, setiap benda yang berubah-ubah itu baharu, dan maklumat ni juga maklumat yang daruri. Jadi perbahasan mantik yang kita pecahkan kepada tasawur dan juga tasdik, setiap satu terpecah kepada daruri dan juga nazari. Contoh tasawur daruri apa? Idrak diri kita sendiri, ataupun idrak satu. Idrak satu tu adalah separuh dua. Satu je lah, tapi lafaz satu saja. Satu maknanya apa? Separuh daripada dua. Makna tu kat kepala, separuh daripada dua. Jadi makna tu makna kat kepala. Yang kita idrak adalah satu saja. Nombor satu tu kita idrak makna dia apa? Kat kepala, separuh daripada dua. Ataupun nak mudah, kita idrak diri kita sendiri. Nadhari contohnya macam apa? Contohnya macam insan. Nadhari lah, ataupun kalau mungkin orang kata insan, siapa tak tahu insan kan? Contohnya macam saya bagi contoh sebelum ni, aksiologi. Contoh lain, contoh apa lagi? Contoh al-masyaiyun. Al-masyaiyun. Al-masyaiyun, siapa tahu al-masyaiyun? Al-masyaiyun ni maknanya falsafah Islam yang terkesan dengan falsafah Yunan. Jadi ini al-masyaiyun ni mufradat, tapi dia nadhari, perlu kepada susun maklumat. Tasdik daruri contohnya apa? Al-kul akbar minal juz. Benda yang besar, benda yang keseluruhan adalah lebih besar daripada benda yang juzuk daripadanya. Meja, bila dah siap meja ni kan, dia lebih besar daripada skru, dia lebih besar daripada kayu-kayu yang terbina ni, partition-partition dalam kayu ni. Jadi benda yang kul lebih besar daripada benda yang juzuk. Jadi ini bentuk-bentuk maklumat-maklumat tasdik yang daruri. Contoh lain apa? Contoh lain, an-naqidan la yajtami'an. Ini pun perkara yang daruri, benda yang berlawanan tidak akan berhimpun. Contohnya siang dengan malam boleh berhimpun tak? Tak boleh. Jadi benda yang berlawanan tidak boleh berhimpun. Contoh lain kita kata hidup dan mati boleh berhimpun tak? Tak boleh. Jadi hidup dan mati adalah perkara yang naqidan, berlawanan. Jadi ini contoh maklumat yang daruri. Contoh maklumat nadhari apa? Contohnya hudusul al-alam hadisun. Dan juga contoh-contoh lain yang saya bagi sebelum ni lah. Apa-apa contoh lah, Aristotle, Aristo, wadi'u di ilmi al-mantiq. Dan apa-apa sahaja maklumat yang perlu kepada nazar dipanggil sebagai tasdik nadhari. Jadi kita ada berapa sekarang ni? Ilmu ada dua, tasawur dan juga tasdik. Kemudian setiap satu terbahagi kepada dua, ada yang daruri dan ada nadhari. Last sekali taksimat dia ada berapa? Ada 4. Kita ada tasawur daruri. Contohnya apa? Idrak nafsu, idrak zat kita sendiri, diri kita sendiri. Ataupun idrak satu, idrak makna satu saja. Satu tu apa? Kat kepala, separuh daripada dua. Kemudian yang kedua kita ada tasawur nadhari. Maknanya apa? Tasawur yang perlu kepada dalil, perlu kepada al-fikru, perlu kepada tartib umur maklumah at-tasawuriyah lil wusul ila al-majhul at-tasawuri. Ini yang dipanggil sebagai tasawur nadhari. Kemudian tasdik daruri maknanya apa? Tasdik daruri adalah maklumat yang dalam bentuk pernyataan yang tak perlu kepada al-fikru, secara spontan terus faham. Contohnya al-kul akbar minal juzu, as-sama'u fawqana, al-ardu tahtana. Kan? Jadi itu antara maklumat yang daruri. Al-ardu ardun, bumi itu adalah bumi. Jadi itu maklumat yang tak perlu kepada al-fikru.
Kemudian tasdik nadhari adalah pernyataan yang perlu untuk kita fahami ataupun untuk kita pastikan betul ataupun salah. Kalau dekat daruri ni benda yang tak perlu hukum betul salah, tapi kalau nadhari kita perlu hukum betul ataupun salah. Maknanya ada kebarangkalian betul dan ada kebarangkalian salah. Al-alam hadisun, ada boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam mana nak isbatkan betul ataupun salah? Kita bina dalil. Dengan apa? Dengan kias. Jadi sebab itu tasdikot nak selesaikan dengan kias, tasawuran nak selesaikan dengan ta'rif ataupun qaulus syari'. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak? Jadi kenapa dipanggil sebagai ilmu nadhari? Kerana kita nisbahkan kepada an-nadharu. Apa maksud an-nadharu? An-nadharu bil makna al-fikru. Apa maksud al-fikru? Tartib umur al-ma'lum ataupun tartib umurul ma'lumah lil wusul ila al-majhul. Dapat? Ada soalan? Ada soalan? Baik. Kemudian macam saya sebutkan tadi, semua tasdik, semua perbahasan dalam tasdik terbina daripada tasawur. Jadi tasawur tu mendahului tasdik. Dan dalam penulisan kitab, Imam Akhdari juga mendahului tasawur dahulu, kemudian baru diakhiri dengan perbahasan tasdik. Jadi dekat situ Imam Akhdari letakkan dulu ataupun awalkan perbahasan tasawur, kerana tasawur adalah juzuk kepada tasdik. Macam tu. Tasawur adalah juzuk kepada tasdik. Kerana itu didahulukan perbahasan tasawur, kemudian baru diakhirkan dengan perbahasan tasdik. Jadi kita kata kat sini, ini adalah bentuk pendahuluan, maknanya taqaddum. Taqaddum dekat sini maknanya taqaddum at-tabi'i. Kenapa tabi'i? Kerana secara tabi'inya, secara kebiasaannya, memang semua tasdiqat terbina daripada tasawurat yang banyaklah. Maknanya kalau kita kata al-alam hadithun, jadi ada tasawur alam, tasawur hadis. Jadi semua tasdiqat terbina daripada tasawur. Jadi ini dipanggil sebagai taqaddum bit-tab'i. Dan Imam Akhdari dan kebanyakan manatikoh juga mulakan perbahasan mantik dengan tasawur. Kerana apa? Kerana tasawur tu juzuk bagi tasdik, maka didahului perbahasannya. Dan ini dalam penulisan dipanggil sebagai taqaddum bil wad'i. Sebab dia yang letak kan, dia letak perbahasan tasawur yang awal. Kenapa letak perbahasan tasawur yang awal? Kerana tasawur ni taqaddum tabi'i daripada tasdik. Sebab tasdik datang kemudian, barulah tasawur. Tasdik datang kemudian, yang awal adalah tasawur. Jadi kerana itu didahulukan perbahasan tasawurat. Ada soalan? Ada soalan? Baik, kerana itu Imam Akhdari sebutkan dalam matan, faslun qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi anwa'il ilmil hadith. Fasal pada membincangkan jenis-jenis ilmu yang baharu. Ilmu yang baharu berjenis ke? Ada jenis-jenis dia. Mana jenis dia? Ni dua benda ni, tasdik dan juga tasawur. Tasdik untuk idrak pada perkara-perkara yang mufrad, tasawur idrak pada hukum. Idrak hukum. Apa maksud hukum? Nisbatul wuku' aula, terhasil ataupun tidak dekat realiti. Bila kata wuku' ni maknanya dekat realiti, dekat luar ni, fil kharij. Terhasil ataupun tidak terhasil, itu yang dimaksudkan dengan tasdik. Baik, Imam Akhdari sebutkan idraku mufradin tasawuran ulim. Idrak adalah makna ilmu di sisi manatiqah. Bila ditanya apakah maksud ilmu, kenapa bincang ilmu? Sebab ilmu mantik memang nak sampai kepada ilmu. Jadi kerana itu kita bincang makna ilmu tu apa. Ilmu di sisi manatiqah adalah idrak mutlaqan. Al-idraku mutlaqan, idrak secara mutlak. Apa maksud idrak? Husul suratu syai' fi dhihni, dapatan gambaran terhadap sesuatu benda di dalam akal ataupun dalam kepala, dalam akal lah, fi dhihni. Dan sesuatu tadi itu, suratu syai' itu terpecah kepada dua. Sama ada surah dia surah yang mufrad, kita panggil sebagai idrak pada perkara-perkara yang mufrad.
Dan ada surah dia dalam bentuk pernyataan ataupun dalam bentuk murakkab, kita panggil sebagai tasawur, kita panggil sebagai idrak hukum. Hukum apa? Hukum wuku' aw la wuku', terhasil ataupun tidak terhasil pernyataan tersebut dekat realiti. Idraku mufradin tasawwuran ulim. Idrak mufrad dipanggil sebagai apa? Tasawwur. Wa darku nisbatin darku ni adalah isim masdar. Isim masdar daripada idrak. Wa darku nisbatin maknanya idrak nisbah. Nisbah apa? Nisbatul wuku' aula, yang dipanggil sebagai al-hukmu. Idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin, iaitu nisbatul wuku' aula wuku', yang kita panggil sebagai al-hukmu, bitasdiqin wusim, dipanggil sebagai tasdiq. Jadi ilmu ada jenis dia kan, dia bincang anwa' ilmu hadis kan. Maknanya ilmu kat sini ilmu jenis-jenis ilmu. Ada apa? Ada tasawur dan juga ada tasdiq. Kenapa disebut faslun fi anwa'il ilmil hadith? Kerana untuk keluarkan ilmu-ilmu selain daripada ilmu makhlukat, iaitu ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala ilmu qadim, maka tak dibincangkan dalam perbahasan ini, kerana ilmu Allah tidak didahului oleh apa-apa. Adapun ilmu hadis didahului dengan nazar ataupun didahului dengan al-jahlu. Faslun fi anwa'. Bila sebut anwa' dekat situ, dah terkeluar sebenarnya ilmu Allah Ta'ala. Sebab ilmu Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Ilmu Allah Ta'ala hanya satu sahaja. Sifat ilmu Allah hanya satu. Jadi bila disebutkan faslun fi anwa', dah terkeluar dah ilmu Allah Ta'ala. Tetapi ditambah al-ilmi faslun fi anwa'i al-ilmi al-hadith, ditambah hadith kat belakang tu hanya untuk tawdih sahaja. Ini tawdih yang kata ilmu yang kita bincang ni ilmu hadis, ilmu makhlukat, ilmu al-iktisab ataupun ilmu al-muktasab. Idraku mufradin tasawwuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusim wa qaddimil awwala. Awal tu kembali balik kepada tasawwur. Wa qaddimil awwala 'inda al-wad'i. Kita dahulukan perbahasan tasawur dari sudut wad'i, maksud dari sudut penulisan ataupun kitabah. Imam Akhdari dahulukan perbahasan tasawur daripada tasdiq. Jadi dari sudut penulisan tu tasawur dahulu. Wa qaddimil awwala 'inda al-wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'i. Kerana apa? Kerana tasawur muqaddamun 'anil tasdiq bit-tabi'i. Kerana tasawur mendahului tasdik dari sudut tabi'i, maknanya dari sudut kebiasaan. Kerana apa? Kerana tasdik terbina daripada tasawur. Tasawur adalah juz'u bagi tasdik. Wal juz'u muqaddamun 'alal kull. Wan nadhari mahtaja lit-ta'ammuli wa 'aksuhu huwa ad-daruriyul jali. Kemudian Imam Akhdari terangkan setiap satu daripada ilmu tasawur dan tasdik terpecah kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai nadhari. Apa maksud nadhari? Mahtaja lit-ta'ammuli. Apa maksud ta'ammul? An-nadhar. Apa maksud nadhar? Al-fikru, tartib umur al-ma'lumah lil wusul ila al-majhul. Wan nadhari mahtaja lit-ta'ammuli wa 'aksuhu. Lawan bagi nadhari adalah daruri. Huwa daruriyul jali. Jadi daruri takrif dia apa? Ma la yahtaj. La yahtaj ila an-nazar ataupun ila ta'ammul. Wa ma bihi ila tasawwurin usil, yang sampaikan kepada tasawur yud'a bi qaulin syarihin faltabtahil. Yang sampaikan kepada tasawur adalah qaulus syarih. Qaulus syarih selesaikan apa? Majhul tasawwuri. Majhul pada perkara-perkara yang mufradat, pada perkataan, majhul dalam bentuk perkataan. Wa ma li tasdiqin bihi tuwsila, yang sampaikan kepada tasdiq ni apa? Bi hujjatin yu'rafu 'inda al-uqala, dipanggil ataupun dikenali dengan hujjah. Yang kita kata qiyas ataupun hujjah tadi tu. Yang selesaikan majhul tasdiqi adalah qiyas ataupun hujjah. Dapat? Ada soalan? Ada soalan? Jadi ini dua perbahasan ilmu. Ini belum masuk lagi, bukanlah hanya pecahan yang umum macam kita bincangkan dalam dalam kharidah ilmu mantiq itu sendiri. Jadi kedua-dua ini iaitu apa? Iaitu qaulus syarih dan juga hujjah adalah maqasid. Satu maqasid dalam ilmu tasawurat, satu lagi maqasid dalam ilmu tasdiqat. Baik, mabadi' dia apa? Mabadi' bagi tasawurat adalah al-kulliyat al-khams. Sebab apa? Takrif terbina daripada kulliyatul khams. Mabadi' bagi tasdiqat apa?
al-qadaya wa ahkamuha. Kerana apa? Kerana hujah terbina daripada susunan qadiyah-qadiyah. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Baik. Macam saya sebutkan sebelum ini, ilmu mantik adalah ilmu yang membincangkan perkara-perkara yang ma'ani ataupun perkara-perkara ma'kulat sahaja, benda yang ada dekat akal sahaja. Kita tak sibuk ataupun kita tak bincang apa yang digunakan atau lafaz yang digunakan untuk memahami makna. Tetapi tidak ada pun ataupun maklumat ataupun makna dapat disampaikan dengan baik dengan lafaz. Makna dapat disampaikan dengan baik melalui lafaz. Sebab makna boleh sampai dalam banyak bentuk. Makna mungkin boleh sampai dengan isyarat. Betul? Kalau kita nak naik bas, kita tunjuk macam ni, maknanya nak pergi Sabek. Kalau tunjuk macam ni nak pergi Asyik. Jadi makna tu sampai tak cakap pun, tapi sampai juga. Cuma kalau kita tunjuk macam ni dekat Malaysia, kita balik, kita buat macam ni, orang faham ke? Orang faham lain lah kan? Maknanya makna tu tak sama. Tetapi makna ataupun kita panggil maklumat yang dalam bentuk makna ni lah dapat disampaikan dengan baik melalui lafaz. Kerana itu manatiqah ataupun ilmu ulama-ulama mantik dahulukan muqaddimah bagi perbahasan mantik dengan perbahasan lafaz. Kenapa? Kerana lafaz adalah jalan untuk memahami makna. Dan semua perbahasan mantik adalah perbahasan dalam bentuk makna, dalam bentuk ma'ani, makna-makna ataupun kita panggil sebagai al-ma'kulat. Kita tak bincang mahsusat, kita hanya bincang makulat sahaja, makna yang ada dekat akal. Kerana itu saya sebutkan ilmu mantik, ilmu yang rentas bahasa. Kenapa rentas bahasa? Kerana yang kita syaghal ataupun yang kita ambil perhatian adalah kepada makna, bukan kepada lafaz. Sebab tu bila kita kata contohnya kan, contoh kita faham insan. Insan kita faham dalam bahasa Arab contohnya. Tapi maknanya ada tak? Maknanya ada. Kalau kita kata manusia dalam bahasa Melayu, maknanya sama tak? Sama juga. Human, maknanya sama tak? Sama juga. Jadi makna sama, yang berbeza hanya lafaz. Kita bincang apa? Bincang makna. Kenapa guna lafaz? Kerana lafaz adalah cara untuk sampai kepada makna. Baik. Kemudian, lafaz-lafaz yang ada dekat dunia, apa-apa bahasa sekalipun, semuanya telah diletakkan kepada makna-makna tertentu. Tak ada pun orang, contohlah, tak ada pun seseorang tu lahir ataupun dia membesar dan dia nak buat bahasa dia sendiri. Tak ada. Bahasa telah sempurna dan telah sama dan telah kita panggil apa? Rasmi makna-makna bagi setiap lafaz. Maknanya setiap makna yang ada telah diletakkan. Ini makna untuk takbir makna ini lafaz dia. Untuk takbir makna ini lafaz dia. Jadi lafaz tu berbeza dan semua telah diletakkan makna-makna tertentu. Jadi tak boleh ada orang kata tak, ini maksud yang saya maksudkan. Tak boleh lah, sebab itu akan bawa kepada at-tala'ub bil alfaz. Maksud tala'ub bil alfaz, bermain-main dengan lafaz. Dan benda ni lagi dahsyat ataupun lagi teruk bila masuk ke dalam nas-nas Al-Quran. Memahami nas-nas Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Kerana apa? Kerana meletakkan makna-makna bagi setiap lafaz yang ada dalam Al-Quran tu kepada makna yang salah. Jadi dan awal pemikiran yang membawa kepada kita panggil apa? Pemikiran yang ekstremis ataupun pemikiran yang jumud adalah kerana tidak memahami lafaz-lafaz dan dengan makna-maknanya yang ada di dalam Al-Quran. Baik, jadi tiada lafaz apa-apa bahasa pun setelah melainkan telah diletakkan makna bagi setiap lafaz tersebut. Jadi yang meletakkan makna ataupun yang kita kata lafaz ni menunjukkan kepada makna insan, menunjukkan kepada makna hayawanun natiq. Gembira menunjukkan kepada makna memperolehi sesuatu kejayaan, contohnya lah. Jadi setiap lafaz tu dah ada makna-makna dia dan difahami makna tersebut tu dengan perbahasan ataupun dengan satu ilmu yang dipanggil sebagai ad-dilalah. Maksudnya lafaz ini yadullu ala hazal makna, hazal lafz yadullu ala hazal makna. Jadi ada dilalah dekat situ. Contoh macam kalau kita kata, contoh kita nampak asap daripada jauh,
Maknanya apa yang terlintas dekat kepala menunjukkan kepada apa? Adanya kebakaran. Betul tak? Adanya kebakaran. Contohlah kita duduk dekat dalam ni, kita dengar orang berbual ataupun orang bersembang dekat luar, tapi kita tak nampak orang tu, tapi kita dengar suara dia. Apa yang kita tergambar dekat kepala? Kita kata, oh, ada orang. Maknanya orang tu hidup. Faham tak maksud? Ada orang kat luar ni. Kemudian kalau kita contohnya dekat sekolah, kan, dekat sekolah pukul, contohnya lah pukul sekarang rehat pukul 10.30. Pukul 10.30 kita dengar bunyi loceng. Tak ada pun cakap rehat, kan? Loceng tu tak berbunyi rehat, tak ada, kan? Loceng tu bunyi, kan? Kita dengar bunyi tu, apa yang difahami? Sekarang tengah rehat. Bunyi kali kedua difahami waktu balik. Kan, dua kali ke lepas rehat bunyi loceng juga? Oh, ikut sekolah lah, ikut sekolah. Tapi kebiasaannya kalau rehat bunyi loceng sekali, lepas tu masuk setengah jam masuk kelas balik. Bila kali kedua tu balik lah, kan. Jadi loceng tu tak berbunyi pun maklumat apa nak sampai, tapi difahami maknanya. Kerana apa? Memang dah diletakkan bila bunyi loceng je, loceng kali pertama untuk maksud ni, loceng kali kedua untuk maksud ni. Macam contoh orang apa nama, pertandingan, kan, pertandingan debat ke ataupun pertandingan syarahan ke, kan ada bunyi loceng, kan. Loceng pertama tu menunjukkan tinggal lagi seminit. Loceng kali kedua menunjukkan masa dah habis. Jadi waktu pertandingan tu berlangsung hanya dibunyikan loceng, tak adalah sebut dah bunyikan loceng tu dah habis, tak ada, kan. Jadi kenapa difahami begitu? Kerana diletakkan makna begitu. Jadi yang difahami dekat situ adalah dilalah. Kita panggil sebagai ad-dilalah. Maknanya perkara yang mengikat di antara sesuatu dal ataupun perkara yang menunjukkan dan sampai kepada makna. Maknanya contoh macam tadilah, contoh macam loceng. Loceng sekolah. Bunyi loceng tu dal. Bunyi loceng tu dal. Apa madlul dia? Rehat. Madlul tu maknanya makna dia rehat. Apa contoh tadi? Contoh macam kita pergi jalan raya, kan, ada lampu isyarat. Kita nampak warna merah, kita automatik kita berhenti. Jadi lampu merah menunjukkan kepada makna berhenti. Lampu hijau menunjukkan kepada makna berjalan, kan? Lampu kuning menunjukkan makna bersedia. Jadi setiap perkara tu dah diletakkan kepada makna. Begitu juga dengan lafaz-lafaz yang ada dalam setiap bahasa. Semuanya telah diletakkan makna-makna tertentu. Kerana itu kita ada kamus. Setiap bahasa kita ada kamus dia. Kenapa? Apa function atau apa fungsi kamus? Fungsi dia adalah untuk kita kenal pasti makna-makna yang telah diletakkan bagi setiap lafaz ini. Dan kita tidak boleh sesuka hati menukarnya. Dapat? Jadi kerana itu dibincang perbahasan dilalah. Kerana dilalah ni adalah perbahasan yang menunjukkan bahawasanya setiap lafaz akan ada maknanya. Setiap perkara akan ada maknanya. Baik. Tidak. Contohnya macam kita kata al-insan. Boleh tak kita nak faham, kita suka-suka hati guna lafaz insan, tapi kita faham insan tu adalah, contohlah, adalah hayawan sohil contohnya? Tak boleh. Kerana apa? Dalam lughah atau dalam bahasa telah diletakkan makna insan adalah hayawan natik. Gembira contohnya. Boleh tak suka-suka hati kita nak bagi maksud gembira tu adalah sedih, adalah perasaan sedih? Tak boleh lah. Sebab apa? Gembira memang diletakkan untuk maksud perasaan yang gembira lah. Maksudnya perasaan, saya tak tahu nak takbir macam mana, tapi gembira tu kita tahu, kan, gembira tu lawan sedih. Jadi tak boleh kita guna sesuatu lafaz dengan makna yang bukan diletakkan bagi lafaz tersebut. Contoh macam tadi, asap, kan, asap. Kita faham asap tu, oh, adanya kebakaran. Tetapi mestikah ada kebakaran? Kita pergi tengok, oh, bukan kebakaran, rupanya orang sembuh yang Aedes tu, kan. Kau macam kan berasap juga, kan. Awal kita tengok kebakaran, tapi oh, rupanya tengah sembuh apa benda tu, ubat ubat Aedes tu, kan. Apa? Foggy. Oh, ya ke? Saya tak tahu. Foggy tu apa? Asap lah, kan. Oh, asap lah bahasa Melayu. Bahasa Melayu asap jugalah, kan. Okey, baik. Jadi
Apa yang dimaksudkan dengan ad-dilalah? Dilalah ni adalah petunjuk yang kita ataupun perkara yang mengikat di antara sesuatu perkara dengan maknanya. Contoh macam tadilah, contoh macam insan. Insan lafaz insan menunjukkan kepada makna haiwan natik. Jadi lafaz insan ni adal, petunjuk. Haiwan natik ni madlul, makna ataupun yang ditunjukkan. Kemudian ad-dukhan, kan, ad-dukhan asal kan? Ad-dukhan menunjukkan kepada apa? Kepada apa tadi? Fogi apa? Apa benda dalam tu? Itu tak apa. Contoh lagi. Contoh macam lampu merah, al-ahmar. Lampu merah ni, lampu merah dekat lampu isyarat tu kan, dia tu lampu yang atas sekali. Lampu merah menunjukkan ini dal, menunjukkan kepada makna al-waqf ataupun berhenti. Baik. Ni ahmar, yang ni lafaz tau, yang ni bukan lafaz, ni warna tu tak berbunyi. Kemudian contohnya macam kita dengar kalam al-mutakallim min wara' al-hijab, daripada belakang dinding ataupun min wara' al-jidar. Kita tak nampak dia, kita tak nampak pun orangnya, tapi bila kita dengar suara tu, iaitu dal itu, menunjukkan kepada hayatul mutakallim, menunjukkan kepada orang yang bercakap tu masih hidup. Jadi ini madlul. Kemudian kalau kita tengok, contohnya kita dengar orang mengerang ataupun orang batuk, kan, batuk, menunjukkan kepada alamun fi as-sadri, sakit dekat dada contohnya. Jadi ini dal, yang ini madlul. Sekarang ni kalau kita tengok lafaz tu ataupun batuk tu lah, kita kata batuk. Ni batuk. Batuk tu menunjukkan kepada sakit dada tu. Apa dilalah dia? Ini perbahasan dilalah ni. Apa pengikat di antara dal dan juga madlul dekat sini? Apa pengikat di antara batuk dan juga sakit dekat dada? Pengikat dia kita kata adalah at-tabu'u. Kenapa at-tabu'u? Kerana apa maksud tabi'i? Maknanya kebiasaan. Kebiasaannya orang batuk dia sakit dada ataupun sakit tekak, kan? Kebiasaannya. Kita dengar orang bercakap dekat sebalik hijab ataupun sebalik dinding, kita tak nampak dia, tapi kita faham dia masih hidup. Siapa yang mengikat di antara, ataupun apa yang mengikat di antara dal dan juga madlul? Kita kata akal. Sebab bila orang tu bercakap, maknanya dia masih hidup lah. Sebab orang yang dah mati tak bercakap. Kita tak kata kebiasaannya orang yang hidup tu, orang yang bercakap tu hidup. Tak ada. Memang orang yang hidup tu sahaja yang bercakap. Kemudian lafaz insan dengan makna hayawanun natik, difahami insan tu sebagai hayawanun natik adalah dengan al-wad'u. Apa maksud wad'u? Wad'u ni nanti kita bincang dengan dia. Cumanya wad'u ni maksudnya wad'u lughah lah. Maknanya lughah yang dah letakkan lafaz insan tu untuk makna hayawanun natik. Maknanya akal tak ada pun. Akal, kalau kita ikut akal, insan tu boleh makna apa-apa saja. Kalau kita ikut tabi'i pun begitu juga. Tapi kerana dah diletakkan begitu, tak boleh tukar. Al-wad'u maknanya letak kan, jadi tak boleh nak tukar. Jadi pengikat di antara lafaz insan dengan hayawan natik adalah al-wad'u. Ahmar dengan al-waqfu. Apa yang mengikat? Al-wad'u juga memang kerajaan ataupun kerajaan lah, ataupun JPJ dah letak warna merah untuk berhenti. Tak boleh dah tukar. Kita naik kereta, lepas tu kita kata warna merah ni untuk berjalan, bukan berhenti.
Tak boleh. Sebab apa? Sebab dah diletakkan begitu. Tidak boleh mukhalafah, tak boleh bertentangan dengan dia. Jadi kita tengok dekat sini, dilalah ni ada banyak bentuk. Ada dilalah akal yang menjadi perantara, ada dilalah tabi'i yang menjadi perantara, ada dilalah wadai yang menjadi perantara. Cumanya beza dekat sini, kalau kita tengok ini semua kalam. Ini kalam maknanya lafaz, maknanya dal dia tu lafaz. Yang ini dal dia lafaz juga, lafaz insan. Yang ini dal dia lafaz juga. Tapi dekat sini yang ini ghair lafzi. Ahmar ni ghair lafzi. Sebab apa? Sebab warna bukan lafaz, kan? Jadi kita tengok, oh ada dilalah yang dalam bentuk lafaz dan ada dilalah yang dalam bentuk ghair lafzi, bukan lafaz. Lepas tu kalau contoh tadi asap dengan kebakaran, kita nampak asap ni dal, kebakaran tu madlul. Tetapi apa pengikat antara asap dan kebakaran? Tabi'i. Sebab secara kebiasaannya, bila ada asap terbakar. Tapi boleh tak ada asap tapi tak terbakar? Boleh, macam tadi kita sebut. Kemudian kalau kita kata alam, dilalah alam, alam kepada Al-Khaliq, pencipta. Nampak alam menunjukkan kepada adanya pencipta. Jadi apa yang menjadi pengikat? Akal. Sebab akal kata, kalaulah benda besar macam ni, alam ni yang luas terbentang, takkan tak ada pencipta dia? Mesti ada pencipta dia. Jadi akal yang menjadi perantara untuk hubungkan antara dal dan juga madlul. Minta maaflah bersipah sikit saya buat. Tapi faham ke tak? Jadi yang tengah-tengah ni semua ni, ini yang kita panggil sebagai dilalah. Ni dilalah. Jadi dilalah adalah perantara yang mengikat di antara lafaz dengan, ataupun di antara dal dengan madlul. Baik, kalau kita tengok dekat sini, dal ada berapa? Ada dua. Ada dal dalam bentuk lafaz. Ni dal dalam bentuk lafaz. Ada dal dalam bentuk bukan lafaz. Ni 1, 2, 3. Ni dal dalam bentuk lafaz dengan dal dalam bentuk bukan lafaz. Asap ni lafaz ke? Bukan lafaz. Alam tu lafaz ke? Bukan lafaz. Jadi ada 3. Kalau kita tengok, dal ada 2. Ada lafaz dan juga ada bukan lafaz. Setiap satu dilalahnya, ada dilalah yang menjadi perantaranya akal, ada yang menjadi perantaranya tabi'i ataupun at-tabu'u, tabiat, dan ada perantara dia al-wadu'u. Al-wadu'u nanti saya detailkan. Kemudian begitu juga ghair lafzi. Ada wadu'u, ada wadu'u, ada aklu dan juga ada at-tabu'u. Baik, kita susun sikit supaya kita nampak. Jadi yang dimaksudkan dengan dilalah di sini adalah kita memahami dal untuk faham madlul. Kita faham dal untuk faham madlul. Jadi maksud dilalah dari segi lughah adalah al-hidayah. Petunjuklah, dilalah tu petunjuk. Istilah manatiqah adalah fahmu amrin min amrin. Amrul awal adalah ad-dal. Salah, amrul awal adalah al-madlul. Memahami madlul daripada apa? Daripada ad-dal. Ad-dal tadi kita kata terpecah kepada 2. Ada dal yang lafzi, ada dal yang ghair lafzi. Jadi kita pecahkan, kita bagi taksimat. Taksimat dal ad-dilalah bi'tibar ad-dal. Pembahagian dilalah mengikut kepada dal. Pembahagian dilalah mengikut kepada dal terbahagi kepada 2. Ad-dal ada lafzi. Lafzi ni maksudnya lafaz. Ada ghair lafzi. Kemudian lafzi terpecah kepada 3 macam tadi kita sebut. Ada perantara untuk sampaikan dal kepada madlul adalah al-aqlu, akal. Ada yang menjadi perantara dal dengan madlul adalah
at-tab'u, tabiat. Ada perantara di antara dal dan majrur adalah al-wad'u. Begitu juga dengan ghair lafzi. Ada 3 pecahan. Cumanya ghair lafzi bukan mahal ataupun bukan topik perbincangan kita. Kenapa? Kerana kita hanya bincang lafaz. Kenapa kita bincang dilalah? Semata-mata kerana dilalah adalah kita panggil apa? Pemahaman kita terhadap perbahasan lafaz. Sebab apa? Sebab maksud kita dalam mantik bukan untuk bincang dilalah, bukan untuk bincang lafaz, tapi kita nak bincang makna sahaja. Kenapa datang perbahasan dilalah dan juga mabahisul alfaz? Kerana dia jadi perantara untuk faham makna semata-mata. Jadi yang ghair lafzi ni automatik kita tak bincang. Sebab ghair lafzi kan kita nak bincang lafaz. Sebab lepas ni perbahasan mabahisul alfaz. Baik, jadi dilalah lafaz akal. Okay, jadi ini maksud dilalah dah faham. Fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu iaitu madlul daripada dal. Contohnya faham hayawanun natik daripada lafaz insan. Faham faham batuk ataupun sakit tekak. Faham sakit tekak daripada lafaz batuk, daripada bunyi batuk tu. Bunyi tu kan lafaz tu kan. Kemudian faham hayatul mutakallim daripada kalam dia. Kemudian kita dan sebagainya lah. Kita faham contohnya kita faham gembira, kita faham perasaan yang gembira tu daripada kalimah gembira. Jadi itu dipanggil sebagai dilalah lafzi, lafaz. Akal. Kemudian kita ada dilalah lafzi. Lafzi ni maksudnya dilalah lafziah lah. Sebab dilalah kan, lafziah lah kan, cuma lafaz. Bezanya dal dia adalah lafaz. Dilalah lafziyah. Dilalah lafziyah. Dilalah lafzi maknanya dilalah lafziah lah. Terbahagi kepada sama ada dilalah dia adalah akal ataupun tabiat ataupun wad'i. Kalau dilalah lafzi, kalau perantara dia adalah akal, dipanggil sebagai dilalah lafziah akliyah. Kalau perantara dia adalah tabi'i, tabiat, dilalah lafziah tabi'iyah. Kalau dilalah yang menjadi perantaran itu adalah wad'u, maka dipanggil sebagai dilalah lafziah wad'iyah. Jadi ini istilah. Ini adalah istilah yang digunakan dalam perbahasan dilalah. Jadi kita ada dilalah lafziah wad'iyah, dilalah lafziah tabi'iyah dan dilalah lafziah akliyah. Macam tadi kita sebut, last kali untuk faham betul-betul bab dilalah ni, macam tadi saya kata, kita faham kita kata ada dal, kita ada dal lafaz. Kemudian kita ada al-madlul. Kemudian ada yang mengikat, yang menjadi perantara, ar-rabtu. Ar-rabtu bainahuma, perantara kedua-duanya. Ini yang dipanggil sebagai dilalah. Kita ada lafaz insan dan kita ada makna hayawanun natik. Dan untuk sampai kepada makna hayawanun natik ni dengan lafaz insan, ada perantara dia iaitu dilalah wad'iyah. Kerana apa? Kerana memang lafaz insan diletakkan untuk makna hayawan natik. Jadi memang proses meletakkan. Baik. Akliyah dan juga tabi'iyah tidak dibincangkan dalam perbahasan dilalah. Ni, alhamdulillah tidak. Akliyah dan juga tabi'iyah tidak dibincangkan dalam perbahasan mantik ataupun tidak dibincangkan oleh manatikoh. Kenapa? Kerana tabi'i boleh berubah-ubah. Tabi'i ni tak tepat. Tak apa kita panggil? Tak berterusan. Maknanya boleh sekejap begini, boleh sekejap begitu. Jadi tidak dibincangkan dalam perbahasan mantik. Sebab mantik ni mesti benda yang pasti. Tak boleh ada kebarangkalian, tak boleh ada ihtimal. Dan kenapa akliyah tidak dibincangkan juga? Kerana akliyah manusia berbeza-beza. Akal manusia tak sama semua. Ada orang yang cerdik, ada orang yang kurang cerdik. Jadi akal manusia berbeza-beza, maka tidak dibincangkan juga dalam perbahasan mantik dan dalam bab dilalah. Yang dibincang hanyalah dilalah lafziyah wad'iyah sahaja. Dilalah lafziyah wad'iyah.
Baik, apa yang dimaksudkan dengan al-wad'u? Yang dimaksudkan dengan al-wad'u di sini, yang ini kena hafal. Al-wad'u adalah ja'alu syai' biizai syai'in akhar. Meletakkan sesuatu di sebelah sesuatu yang lain. Meletakkan sesuatu di sebelah sesuatu yang lain. Contoh, saya letakkan pen ini di sebelah, ni cawan ni kan, saya letakkan pen ini di sebelah cawan. Itu dipanggil sebagai al-wad'u. Ja'alu syai' biizai syai'in akhar. Baik, dalam perbahasan dilalah, apa yang dimaksudkan dengan dilalah lafziyah, wad'iyah? Yang dimaksudkan di sini adalah ja'alul lafzi biiza'il ma'na min haisu mata utliqal lafzu fuhimal ma'na. Dilalah lafziyah wad'iyah adalah ja'alul lafzi, menjadikan lafaz. Contoh macam tadi, ni lafaz insan, menjadikan lafaz di sebelah makna, di sebelah makna hayawan natik. Ni maknanya. Min haisu, dari segi apa? Bila disebutkan lafaz tersebut, mata utliqal lafzu, bila disebutkan lafaz tersebut, fuhimal makna, difahami maknanya. Bila saya sebut insan saja, bila saya sebut insan, difahami maknanya hayawanun natik. Bila saya sebut faras, difahami maknanya hayawanus sahih. Jadi proses dilalah lafziyah wad'iyah adalah meletakkan setiap lafaz di sebelah maknanya. Jadi memang dah diletak setiap makna yang ada dekat apa-apa sahaja bahasa, memang telah diletakkan lafaz-lafaz yang khusus untuk makna tersebut dan tidak boleh ditukar sesuka hati. Ada soalan? Jadi faham maksud dilalah lafziyah wad'iyah, iaitu dilalah meletakkan lafaz di sebelah makna, dari segi bila kita sebutkan lafaz tersebut maka difahami maknanya. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okey, baik. Sekarang ni saya turun padam tulisan kan. Sekarang ni kalau kita tengok makna bagi sesuatu, bila saya kata insan, kan, insan ni lafaz, al-insan lafaz. Bila kita faham lafaz insan ini adalah hayawanun natik, dan hayawanun natik ni adalah makna yang sempurna, tamamul makna bagi lafaz insan. Itu makna yang sempurna daripada lafaz insan. Bila difahami padanya hayawanun natik, itu tamamul makna. Tapi boleh jadi kita faham insan adalah hayawan sahaja, ataupun natik sahaja, hayawan faqat, ataupun natik faqat. Maknanya juzuk bagi makna sempurna bagi insan. Jadi ini juz'ul makna. Boleh jadi kita faham insan adalah, contohnya faham insan adalah qabilul ilmi, yang boleh menerima ilmu, yang boleh menerima ilmu. Jadi qabilul ilmi bukan daripada makna tamamul insan, makna sempurna bagi insan, iaitu hayawanun natik. Lafaz pun berbeza kan, qabilul ilmi, hayawanun natik. Cumanya qabilul ilmi ini adalah perkara yang melazimi makna, melazimi tamamul makna, melazimi tamamul makna. Sebab apa? Sebab tidak ada yang boleh menerima ilmu melainkan hayawan natik. Sebab hayawan yang lain tak boleh terima ilmu. Yang boleh terima ilmu hanyalah hayawan natik. Jadi qabilul ilmi adalah perkara yang melazimi makna insan. Jadi ada 3 bentuk daripada satu lafaz, difahami 3 cara. Sama ada faham secara keseluruhan makna, ataupun faham sebahagian makna sahaja, ataupun faham perkara yang melazimi makna tersebut. Perkara lazim adalah perkara di luar daripada makna. Bila kita kata lazim, maknanya benda tu bukan zat sesuatu itu, dia perkara yang di luar. Jadi okey, untuk faham, mungkin tak berapa nak nampak. Contoh macam nasi lemak. Saya bagi contoh nasi lemak. Nasi lemak
Nasi lemak. Kalau kita faham nasi lemak adalah nasi bersantan, panjang nak tulis. Nasi bersantan campur sambal. Kan? Nasi lemak, kalau sambal saja kita panggil nasi lemak tu. Tak, kalau nasi lemak tapi tak ada sambal pun kita tak panggil nasi lemak juga. Kan? Sebab nasi lemak tu paling kurang pun orang jual, kan? Paling kata apa? Paling teruk lah kan? Dia jual paling kurang dalam tu ada nasi dengan sambal. Sebab kalau tak ada dua ni orang tak panggil nasi lemak. Kalau tak ada timun, kalau tak ada apa? Ikan bilis, tak ada telur, orang masih boleh terima lagi lah. Maknanya contohlah jual RM1 kan, nasi lemak RM1, nasi dengan sambal je. Orang kata oh ni nasi lemak. Cuba kalau kita buat nasi tu nasi putih dengan sambal, orang tak panggil nasi lemak. Jadi elemen penting dalam nasi lemak ataupun tamamul makna nasi lemak adalah nasi bersantan. Jadi ni tamamul makna, nasi bersantan dengan sambal. Ini tamamul makna bagi nasi lemak. Kalau kita faham nasi lemak ni adalah nasi bersantan sahaja, sebahagian sahaja, ataupun kita faham dia adalah sambal sahaja, kita faham sambalnya sahaja. Jadi ini adalah juz'ul makna, juz' bagi makna nasi lemak. Kalau kita faham nasi lemak itu sedap, sedap bukan tamamul makna, tapi perkara yang lazim tamam al-makna. Faham tak? Dapat? Baik, jadi kalau dilalah tersebut difahami dengan seluruh sempurnanya makna, dipanggil ni tamamul makna, dipanggil sebagai dilalah mutabaqiyah. Dilalah mutabaqiyah. Kalau tamamul makna. Kalau juz'ul makna, sebahagian sahaja dipanggil sebagai tadammuniyah. Kalau lazimul makna, amrun kharij, tapi lazim bagi makna, dipanggil, sebab lazim ni mestilah amrun kharij, perkara di luar. Perkara di luar daripada tamamul makna tetapi melazimi makna tersebut, dipanggil sebagai iltizamiyah. Jadi dalam dilalah lafziyah, wad'iyah terbahagi kepada 3 pecahan. Yang pertama, kalaulah lafaz tersebut menunjukkan kepada makna keseluruhan bagi lafaz tersebut, dipanggil sebagai dilalah lafziyah, wad'iyah, mutabaqiyah. Jadi apa maksud dilalah lafziyah mutabaqiyah? Ma yadullu ala tamamil makna, ataupun al-lafzud dalu ala tamamil makna. Tak apa, nanti saya terangkan balik. Cumanya nak bagi faham dulu. Kalau lafaz tersebut, sesuatu lafaz menunjukkan kepada makna secara keseluruhan makna tersebut, dipanggil sebagai dilalah lafziyah wad'iyah mutabaqiyah. Kalau difahami, ataupun kalaulah sesuatu lafaz itu difahami daripada lafaz tersebut hanyalah sebahagian daripada makna keseluruhan, dipanggil sebagai dilalah lafziyah wad'iyah tadammuniyah. Ni istilah tau. Kemudian kalau kita faham insan adalah qabilul, kalau kita faham sesuatu lafaz dengan kita faham perkara yang melazimi lafaz tersebut ataupun melazimi makna bagi lafaz tersebut, maka dipanggil sebagai dilalah iltizamiyah. Sebab ada lazim. Lazim perkara yang di luar. Jadi kita ada apa sekarang ni? Ini maksud dalam kamus. Kita ada mutabaqiyah. Apa maksud mutabaqiyah? Dilalatul lafzi ala tamami al-makna. Itu maksud dilalah mutabaqiyah. Yang kedua, kita ada dilalah tadammuniyah. Apa yang dimaksudkan dengan dilalah tadammuniyah? Dilalatul lafzi ala juz'il makna. Yang terakhir sekali, yang ketiga, dilalah iltizamiyah. Apa maksud dilalah iltizamiyah? Dilalatul lafzi ala amri kharijin anil makna lazimin
lahu. Yang pertama, dilalah mutabaqiyah. Apa maksud dilalah mutabaqiyah? Dilalatul lafzi ala tamamil makna. Contohnya, dilalatul insan ataupun dilalatul lafzil insan ala al-hayawanin natiq. Jadi dilalah di situ dilalah mutabaqiyah. Kemudian dilalah tadamuniyah, dilalatul lafzi ala juz'il makna. Contohnya, dilalatul insan ataupun dilalatul lafzil insan alal hayawan faqat, ataupun dilalatu lafzil insan ala natiq faqat. Kemudian yang ketiga, iltizamiyah, dilalatul lafzi ala amrin kharijin 'anil makna lazimin lahu. Dilalah lafaz, dilalah sesuatu lafaz kepada perkara yang di luar daripada makna tersebut tetapi melazimi makna lafaz tersebut. Contohnya, dilalatul insan, dilalatul lafzil insan ala qabilil ilmi. Dilalah lafaz insan kepada boleh menerima ilmu. Boleh menerima ilmu ataupun penerima ilmu itu bukan makna daripada makna insan, tetapi perkara itu iaitu qabilul ilmi, penerima ilmu itu adalah perkara yang melazimi hayawanun natiq. Ada soalan? Faham tak? Jadi ada berapa dilalah? Semua sekali dilalah lafziyah wad'iyah ada 3, mutabaqiyah, tadamuniyah, iltizamiyah. Kalau tak ingat apa beza dia, ingat contoh ni lah. Ke tak faham juga contoh nasi lemak ni? Faham tak? Contoh lain lah. Contoh lain apa? Tak apalah. Okey. Ada soalan? Ada soalan untuk ni? Jadi kita ada berapa dilalah? Ada 3 dilalah. Baik. Ada lagi 2 perbahasan, tapi mungkin panjang kot. Jadi saya berhenti dekat sini dulu. Kita berhenti dalam dilalah. Nanti kita mula balik dilalah sikit, kemudian kita habiskan perbahasan dilalah. Ada soalan? Ada soalan untuk hari ini? Ke boleh sambung lagi? Boleh sambung lagi tak? Tak boleh dah. Okay. Banyak lagi benda yang kita boleh bincang, cuma nanti hari Isnin kita mula sikit dilalah, kemudian saya habiskan pembahasan tu, boleh kita masuk terus dalam mabahisul alfaz. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan? Ada tak? Faham tak? Okey, yang awal-awal tadi faham ke tidak? Yang bab pecahan ilmu tu. Pecahan ilmu tu sebenarnya kalau kita faham kharitah ilmu tu kita faham dah sebenarnya. Cumanya kita nak terangkan yang ilmu dalam mantik ni idrak sahaja. Sebab ilmu, bila kita itlakkan kalimah ilmu, dia akan terpecah kepada tiga makna. Secara umumlah 3 makna. Yang pertama idrak, yang kedua masail ataupun masalah, yang ketiga adalah malakah. Jadi ada 3 makna. Tapi yang dipilih oleh manatiqah idrak di situ, ilmu adalah al-idrak. Apa maksud idrak? Husul surati syai' fi dhihni. Dapatan ataupun hasilan daripada gambaran sesuatu dekat akal. Gambaran itu terpecah kepada 2. Ada gambaran yang dalam bentuk perkataan, mufradat, kita panggil sebagai tasawur. Ada gambaran dalam bentuk hukum ataupun nisbah hukum aula, maka itu dipanggil sebagai tasdik. Setiap satu daripada ilmu tasawur dan ilmu tasdik terpecah kepada 2. Ada tasawur yang doruri, yang tak perlu kepada dalil. Maknanya ilmu-ilmu doruri, ilmu-ilmu tasawur yang doruri, perkara-perkara mufradat tetapi dia doruri. Bumi, mafhum dia doruri lah. Ni contoh je tau. Tapi boleh kita bumi tu doruri. Semua orang tahu bumi tu apa. Jadi dia perkara yang doruri, ataupun mungkinlah dia bukan doruri sangat. Tapi contoh paling mudah kita kata doruri ni ataupun tasawur doruri ni, contoh idrak diri kita sendiri. Sebab diri kita ni mufrad. Jadi idrak makna diri kita tu adalah contoh ilmu tasawur doruri, tak perlu kepada dalil. Perlu ke nak kena dalil? Kita ni apa? Tak perlulah, sebab kita tahu dah kita apa kan. Tak perlulah kata kita ni wujud, contohlah saya Syukri kan. Syukri ni apa? Tak perlu pun sebab saya tahu saya tu siapa.
Faham tak? Jadi itu contoh tasawur daruri. Tasawur nazari, tasawur yang perlu kepada definisi. Tasawur nazari adalah tasawur yang perlu kepada amaliyah qaulus syarih, perlu untuk kita buat pendefinisian. Kemudian tasdik nazari, tasdik daruri adalah maklumat-maklumat yang al-ma'lum bid-darurah. Al-kul akbar minal juzu, an-naqidan la yajtami'an. Lagi apa? Al-wahidu, tapi ini kalau dalam bentuk pernyataan lah, satu adalah separuh daripada dua. Ini kan pernyataan kan? Jadi satu adalah separuh daripada dua tu adalah contoh tasawur, tasdik nazari, tasdik daruri. As-sama'u fawqana, tasdik daruri. Al-ardu tahtana, tasdik daruri. Kemudian ada lagi satu tasdik yang perlu kepada kias ataupun hujjah, yang itu kita panggil sebagai tasdik nazari. Jadi tasdik nazari kita selesaikan dengan hujjah ataupun kias. Jadi kalau faham kharithah tu, faham sebenarnya yang tu. Kemudian dilalah ni nanti kita ulang sikit, lepas tu kita habiskan perbahasan yang ada dalam dilalah. Penting perbahasan dilalah. Hatta ada satu ilmu pun dipanggil sebagai ilmu dilalat. Dan ada beberapa penulisan-penulisan yang ditulis berkenaan dengan dilalah lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Ada seorang tokoh di dalam di dalam ilmu ataupun di dalam kajian, dia ada buat satu kitab, satu buku yang menerangkan tentang dilalah lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Dan dia bukan Muslim, dia orang Jepun. Namanya Toshihiko Izutsu. Dia ada tulis satu kitab, saya lupa apa nama kitab dia, tapi dia tulis dalam bahasa Inggeris lah. Dia cerita tentang dilalah lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan kesan apabila kita tidak faham dilalah yang ada bagi setiap lafaz yang ada dalam Al-Quran. Boleh carilah, saya lupa nama kitab, tapi ada dalam perbahasan tu. Dan banyaklah, maknanya perbahasan dilalah ni perbahasan yang penting. Cumanya mantik tak kaji. Mantik bukan kaji secara zati perbahasan dilalah, tidak. Tetapi dilalah ni kerana membantu untuk faham perbahasan lafaz. Kerana lafaz adalah cara ataupun jalan untuk memahami makna-makna. Dan sekali kita tak guna lafaz, kita hanya guna makna. Bukti dia apa? Bukti dia kalau kita cakap apa-apa lafaz pun dengan apa-apa bahasa, makna tu yang penting. Lafaz tu apa-apa lafaz pun tak apa. Jadi itu sahaja. Ada soalan last sekali? Tak ada? Okay, baik, kita jumpa hari Isnin nanti. Kita tangguh dengan selawat Allahumma salli afdal salatina ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafil.